Salam sejahtera. Yang ini lebih hebat. Setiap kali apa-apa isu keluar, ramai orang kata DAP punya salah. Jarang sekali kita dengar salah orang lain. Tapi yang ini menarik. Warga wilayah dalam Facebook, orang daripada wilayah Persekutuan Kuala Lumpur sendiri mengiktiraf bahawa menteri ataupun urus kelola di bawah kerajaan perpaduan 1000 kali lebih baik daripada urus kelola di bawah pentadbiran Perikatan Nasional yang tiada DAP. Saya bukan ahli DAP. Saya pun bukan penyokong DAP. Tapi yang saya nampak ialah walaupun orang itu dari DAP, kalau dia bekerja baik, negara ini akan maju. Walaupun dia bukan dari DAP, kalau dia bekerja teruk, makan gaji, tak tahu buat apa, semua juga akan jadi hancur. Jadi, bukan parti yang menentukan tuan-tuan dan puan-puan, tetapi peribadi orang itu yang menentukan kejayaan dalam negara ini. Lihatlah laporan ini. Tengok bila Hanayo ambil portfolio menteri wilayah. Masa cabut undi tapak bazar Ramadan, harga cuma RM400 satu tapak. Ramai peniaga yang lega. Lepas tu, padang merbuk pula diserahkan semula kepada orang awam. Selepas lama diswastakan. Yang ini peniaga pun rasa, rakyat pun nampak. Jika anda lihat kepada poster yang diberikan oleh warga wilayah ini, kita nampak perbezaan dahulu dan sekarang. Perbandingan kadar sewa tapak bazar Ramadan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur dahulu dan sekarang. Jika anda perhatikan, dahulu ketika Perikatan Nasional memerintah yang mereka kata PN paling best, PN paling bersih, PN paling prihatin, rupa-rupanya hanya bercakap sekadar air liur. Lihatlah. Ketika Tan Sri Anwar Musa menjadi menteri pada waktu itu, daripada Mac 2020 hingga Ogos 2021 dalam Kerajaan Perikatan Nasional, dan Datuk Sri Sahidan Kashim daripada Ogos 2021 hingga Oktober 2022 di bawah Kerajaan Perikatan Nasional, harga ataupun sewa untuk bazar Ramadan, tapak bazar Ramadan bermula dari RM2,000 satu tapak sehingga RM10,000, yang mana ini adalah harga penganjur dan diuruskan oleh persatuan atau pihak swasta. Sewa satu tapak, tuan-tuan, RM2,000 hingga RM10,000. Inikah yang prihatin? Inikah yang dikatakan PN best? Sekarang pula, tuan-tuan dan puan-puan, baru diumumkan kemarin dan beberapa hari yang lepas, sewaktu Dr. Zaliha binti Mustafa menjadi menteri di bawah Kerajaan Perpaduan bermula 12 Disember 2023 hingga 31 Disember 2025 di bawah Kerajaan Perpaduan, dan Hanayo pula daripada 1 Januari 2026 sehingga kini, apa yang terjadi? Harga tidak termasuk deposit RM500 dan kali ini pula RM400 bersih dan telah diuruskan terus oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Hanayo daripada DAP. Kenapa dia boleh buat itu? Ini semua naratif sebenarnya, tuan-tuan. Ada yang kata kalau DAP yang memerintah, kalau DAP yang menguruskan semua itu, akan menyebabkan orang-orang yang ada dalam bazar Ramadan akan menyirap rugi kerana akan dinaikkan harga. Rupa-rupanya itu cerita dongeng, cerita palsu, fitnah semata-mata. Faktanya baru diumumkan, Hanayo telah mengumumkan bahawa hanya RM400 bersih, tuan-tuan dan puan-puan. RM400 satu tapak. Ini barulah pemimpin yang memikirkan tentang kebajikan rakyat. Anda fikirlah sendiri, kalau anda suka dengan pendedahan ini,
share kepada semua orang, dan bantu tinggalkan komen anda. Sekian dulu untuk kali ini, jumpa lagi, bye-bye. Sebelum kita teruskan ulasan hebat ini pada petang ini, izinkan dulu saya berkongsi dengan Anda semua. Ini ialah terapi imun transfer factor for life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, apabila imun kita bodoh, apabila imun badan kita tidak seimbang, kita kena penyakit dan sukar sembuh daripada semua jenis penyakit. Imun badan yang tidak seimbang juga menyebabkan kita kena autoimun. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apabila imun badan kita jadi kuat, bijaksana dan seimbang, imun badan kita lah yang akan menyembuhkan semua jenis penyakit yang ada di dalam tubuh badan kita. Terapi imun ini mendidik, mengajar, menguatkan dan menyeimbangkan imun badan kita. Sebelum ini, apabila imun badan kita jadi lemah, bodoh dan tidak seimbang, imun badan kita gagal untuk menghapuskan semua akar penyakit yang bertumbuh di dalam tubuh badan kita. Apabila imun badan kita lemah, akar penyakit akan tetap bertumbuh, berakar dan bersarang di dalam tubuh badan kita. Jawapan kepada kesehatan yang optimum ialah peningkatan daya imun badan, penyeimbangan daya imun badan, dan menjadikan imun badan kita bijaksana. Apabila imun badan kita jadi bijaksana, maka kita sehat. Cepat dapatkan produk hebat ini melalui nombor telefon saya yang tertera. Produk ini lulus KKM, halal dan diperakui oleh doktor-doktor di seluruh dunia. Tuan-tuan dan puan-puan, ini mungkin jalan penyelesaian kepada masalah Anda yang Tuhan hantar kepada Anda semua. Mungkin Anda sudah berdoa bertahun-tahun untuk masalah kesehatan Anda, dan ini jawaban yang Tuhan hantar untuk Anda semua. Jom kita sambung berpolitik lagi. Salam sejahtera. Saya bacakan dulu tulisan Samgaz. Apabila dia menyorot atau dia memberikan reaksi terhadap kenyataan daripada Azam Baki, beberapa kementerian dalam radar SPRM. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, menurut Samgaz, terbaik Abang Azam Baki di bawah Kementerian Pendidikan, Jabatan Pendidikan Negeri PPD, jangan lupa, kata beliau. SPRM sekarang ni musim buka sekolah, kata Samgaz. Tandas-tandas sekolah sangat teruk, katanya lagi. Duit yang Perdana Menteri Anwar Ibrahim umum untuk baiki tandas RM70,000 itu, cuba tengok sikit nasihat Samgaz. Benda sekecil itu untuk anak-anak kita buang air je pun, kata beliau. Tapi Samgaz memberikan kenyataan. Banyak PPD, JPN, Majlis Daerah dan pejabat tanah sakau, kata Samgaz. Ini kan pula projek-projek mega. Kehancuran rasuah bermula di sekolah, kata Samgaz. Budak-budak kecil pun tahu. Sampai cakap, ini je projek baiki tandas RM70,000. Malulah, kata beliau. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pendedahan Samgaz ini menarik perhatian ramai netizen, pengulas politik maupun pemerhati politik. Mereka bersetuju dengan apa yang dinyatakan oleh Samgaz. Yang mereka setujui ialah SPRM menyerbu semua kementerian-kementerian. Kalau di Mindef, kementerian yang paling sulit untuk kita pun ada berlaku kartel, ada berlaku sakau, ada berlaku salah kelola, ada berlaku salah laku berkaitan kewangan. Apakan pula kementerian-kementerian yang terbuka, yang terdedah kepada umum. Mindef, Jabatan Kementerian Pertahanan, adalah kementerian yang sulit, tuan-tuan dan puan-puan. Keuangannya sulit, operasinya sulit, semuanya sulit, dan kita faham itu. Tapi sesulit-sulit itu pun didapati ada salah laku keuangan. Jadi memang sangat bertepatan atau sangat rasional, relevan apa yang dinyatakan oleh Samgaz ini, yaitu meminta SPRM jangan lepas pandang,
Pergi juga siasat tentang tandas-tandas yang ada di sekolah, kata beliau. Takkan kita nak biar anak-anak kita yang masih bersekolah terdedah dengan kerosakan rasuah dari sekolah rendah lagi, kata Samgaz. Lepas selesai tandas, kata beliau, Samgaz mohon pula. Lihat kontrak di kantin, kebersihan dan keselamatan, kata Samgaz. Berpuluh tahun orang sama, sampai 3 hingga 4 sekolah kroni sama aja. Jika ada guru-guru tegur, guru kena warning dan ditukar, kata Samgaz. Hapuskan rasuah bermula di sekolah, kata Samgaz. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ada pepatah mengatakan, melentur buluh biar dari rebungnya. Rebungnya daripada sekolah, kata Samgaz. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ini menyorot kepada laporan daripada Zambaki beberapa kementerian dalam radar SPRM. Anwar Ibrahim pula menyatakan bahawa kartel bukan sekadar di Mindef tetapi juga ada laporan disyaki ada kartel di Kementerian Kesihatan Malaysia, disyaki kartel ubat dan peralatan, serta di JKR dan projek jalan disyaki kartel tender dan kos projek. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Kita jumpa lagi. Bye-bye.